Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik sekalian alam, yang Maha Agung, Maha Pemurah, lagi Maha Berkuasa di atas segala-galanya. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majlis ilmu kita yang membincangkan tentang perkara berkait dengan tauhid kita. Itulah bagaimana kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan pengabdian, dengan pengisbatan, dengan keimanan, serta menjaga tauhid itu dari dikotori dengan perkara-perkara yang merosakkannya. Itulah syirik, lawan kepada tauhid. Syirik pun kita bahaskan sebelum ni tentang syirik besar dan ada juga syirik kecil. Dan panduan kita dalam bab itu adalah apa yang Allah sendiri sebut dalam Quran dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis. Kerana inilah sebenar-benarnya sumber yang paling tepat dalam memahami agama kita. Kerana titik hujungnya, akhirnya kita akan bergantung kepada penilaian Allah. Kita buatlah baik setara mana pun, kalau pada pandangan kita baik, pada pandangan Allah tu tidak, maka jawapannya tidaklah dia. Kalau kita kata tidak, Allah Ta'ala kata ya, maka hujung pangkalnya apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Jadi sebab itu dalam agama, bila kita nak buat sesuatu dalam agama, mesti sangat-sangat penting, mandatory lah, kita kembalikan urusannya kepada Allah. Kita buat apa yang Allah suruh, kita tinggal apa yang Allah larang. Dan kita tidak berkata tentang Allah apa yang Allah tak kata. Jangan pula seorang itu menyangka benda baik, Allah Ta'ala tak kata. Dia buat, di hujung dia kata, takkan Tuhan tak terima. Dia kata gitu. Ataupun lah kali dia buat, benda baik, apa salahnya? Jadi benda macam tu tidak terpakai dalam soal agama. Kerana agama ni, apa yang Allah Ta'ala nak, mesti Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Kalau Allah Ta'ala tidak memerintahkan, kita tidak dipertanggungjawabkan untuk pergi cari, pergi buat benda yang Tuhan tak suruh. Pasal apa? Pasal kita ni tertakluk kepada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula mari berhujah, tak apa, ilmu Allah tu luas, walaupun Tuhan tak suruh, tapi Allah tu maha luas ilmu. Memanglah Allah luas ilmu, tapi kamu tu, macam mana kamu tahu Allah Ta'ala suka benda tu kalau Allah Ta'ala tak bagi tahu? Maka dia tidaklah tinggal, melainkan dia satu pendustaan terhadap Allah Azza wa Jalla. Jadi sebab itu dalam bab agama ni penting untuk kita kembalikan urusan agama kepada Allah dan Rasul. Allah Ta'ala pun pesan kepada kita, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kamu ada bermasalah, berselisih pendapat, berbalah tentang sesuatu, maka kembalikanlah urusan itu kepada Allah dan Rasul. Begitulah selama ni yang kita duduk usaha supaya kita membina keyakinan kita di atas panduan dari Al-Quran dan juga As-Sunnah.
Dan atas sebab tu juga bila kita baca bab ni, kita tahu perkara yang Allah paling suka adalah tauhid. Cabang iman yang paling tinggi adalah tauhid. Nabi SAW berkata macam tu. Iman yang ada 70 cabang lebih. Ada riwayat kata 60 cabang lebih. Tapi banyaknya ulama kumpul-kumpul kan, dia cuba sampai 70 lebih cabang. Paling tinggi cabang iman adalah tauhid. Kalimah la ilaha illallah. Itu Allah Ta'ala paling nak. Nabi diutuskan untuk ajak kita la ilaha illallah. Langit dan bumi ini tidak diciptakan melainkan untuk semuanya mengabdikan diri kepada Allah. Bahawa la ilaha illallah. Ini paling utama. Lepas tu bila bercakap soal tauhid, ni paling utama. Benda yang Allah Ta'ala paling nak daripada hamba dia. Bukan dia berhajat kepadanya, tidak. Tapi inilah Allah Ta'ala nak, dengan kehendaknya Allah Ta'ala tetapkan bahawa maksud daripada semua penciptaan ini ialah Allah Ta'ala sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk menyembah aku dan menyembah Allah sahaja, itulah kita panggil tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebaliknya benda yang Allah Ta'ala paling benci ialah lawan kepada tu. Apa dia? Syirik. Sebab tu dalam hadis atau dalam Quran Allah Ta'ala kata dia boleh ampun dosa lain. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah Ta'ala tak akan ampun dosa syirik ni. Yang lain tak ada masalah. Allah boleh je ampunkan yang lain. Tapi syirik, Allah Ta'ala tak akan ampun. Menunjukkan bahawa dosa ni lebih besar daripada sekalian dosa-dosa yang lain. Bila orang tanya Nabi SAW, ayyu dhanbi a'zam? Rasulullah, dosa apa paling besar sekali? Nabi SAW sebut, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Paling Allah Ta'ala benci, dosa paling besar di sisi Allah ialah kamu menjadikan bagi Allah itu sekutu. Padahal Allah sahajalah satu-satunya yang mencipta kamu. So dalam hidup ni, jangan sampai kita miss benda yang Allah Ta'ala paling suka. Dan jangan juga kita terbuat benda yang Allah Ta'ala paling benci. Kita tak nak yang tu. Kalau boleh, biar kita duduk di atas landasannya, buat benda yang Allah Ta'ala paling suka. Walaupun kita ni ada kekurangan banyak dalam sifat-sifat. Rajin kita, malas kita, nakal kita, sengaja kita, tersalah kita. Tapi jangan miss benda yang Allah Ta'ala paling suka, iaitulah tauhid. La ilaha illallah. Walaupun kita nakal, jahat, setara mana pun jahat. Judi mungkin, rasuah mungkin, minum arak, zina. Jahat ni. Tapi jangan sampai terlanggar benda yang Allah Ta'ala paling benci, itulah syirik, yang tidak akan diampunkan. So kita bukan nak galakkan buat maksiat, tapi nak bagi tahu seandainya orang tu nakal sekalipun, degil sekalipun, buat maksiat sekalipun, dia kena tahu bahawa perkara yang Allah Ta'ala paling benci adalah syirik, dan jangan sekali-kali terlibat dengannya. Untuk itulah kita duk baca selama ni. Semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita tentang agama kita. Perbincangan kita bersambung pada bab syirik kecil. Sebelum ni kita dah bincang bab syirik kecil, bersumpah dengan nama selain Allah dan sebagainya. Termasuklah juga bab 36 yang kita nak baca hari ni, ialah tentang riya. Tentang riya. Baik, kita baca dulu. Allah ni, sebagaimana dia tak suka syirik, dia juga tak suka riya. Kerana riya termasuk dari syirik. Cuma dia dipanggil syirik kecil. Baik. Bagaimana kata Allah tentang riya ataupun dalam bab ikhlaslah, tauhid yang mendatangkan ikhlas kerana Allah. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama ana basyarum mithlukum
yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Baik, ayat ni famous lah, biasa kita baca dalam surah Kahfi. Di dalam ayat ni, penutup surah Kahfi ni, dia kira ayat, kalau kita kata hak paku lah, paku. Bila dalam sesuatu benda tu dah kita titik tu gak, ayat penamat. Tak ada dah kalam selepas daripada tu. Apa dia? Allah Ta'ala kata kepada Nabi, Qul, katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu. Jadi Nabi SAW diperintahkan untuk berkata kepada semua pengikut dia, aku ni manusia macam kamu je. Nabi diperintahkan untuk cakap macam tu. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ni manusia macam kamu. Yuha ilayya, yang diwahyukan kepadaku. Bezanya, aku ni terima wahyu. Sebagai manusia, aku sama dengan kamu. Jadi Nabi ni, dia Nabi. Dia bukan Tuhan. Okey? Pagi tadi kita cerita dalam bab tafsir tentang ilmu ghaib. Tak ada seorang pun tahu ilmu ghaib, walaupun dia, Nabi-Nabi boleh bagi tahu tentang perkara ghaib. Sebab dia hanya boleh bagi tahu apa yang Allah wahyukan. Secara sifat dia sendiri, dia tidak mengetahui perkara ghaib. Yang tahu benda ghaib ni hanyalah Allah. Termasuklah cerita Nabi Khidir. Kita dah baca dalam surah Kahfi, Nabi Khidir ni, dia tahu benda yang akan nak berlaku. Jalan-jalan naik kapal. Naik kapal, bocor kapal. Nabi Musa kata, besar tu kamu buat tu benda besar tu. Nabi Musa tak setuju. Tapi tak apalah, dia kata minta maaf lah. Aku terlupa. Sebab pesan, jangan tanya banyak. Jalan lagi kali kedua. Jumpa seorang budak. Pegang tekak, patah tekak dia, mati. Nabi Musa kata, besar salah tu. Benda mungkar ni kamu buat ni. Dia kata, aku dah bagi tahu. Dah jangan tanya. Kan tak mampu kamu sabar. Cuk, sorry. Tapi kalau lepas daripada ni tanya lagi, cukuplah. Setakat ni ya kita berjalan sama. Jalan-jalan, jumpa tembok. Lepas jumpa tembok, dia pun sebelum jumpa tembok tu, jumpa kampung. Minta nak jadi tetamu di rumah kampung tersebut. Kalau boleh ada makanan, nak makan makanan. Dia orang tak nak bagi. Tiba-tiba ada tembok. Nampak kat tembok, Nabi Khidir kata, nak kena betul ni, dia betul. Kata Nabi Musa, kalau macam tu, baik minta upah dengan dia orang. Baik minta upah betul tembok, tak payah jadi minta makanan dengan dia. Kita minta upah. Jadi Nabi Khidir kata, setakat ni ialah, dah aku bagi tahu dah. Dah tak? Cerita ni masyhur. Cuma poin dia ialah, lepas daripada tu Nabi Khidir bagi tahu perkara-perkara yang sebab apa dia buat. Dia buat pertama, kapal tu dia bocorkan sebab depan nanti ada raja yang zalim ambil rampas kapal orang miskin. Jadi tujuan aku buat nak selamatkan perahu ni. Nombor dua, budak ni memang dia kecil lagi masa ni. Tapi mak ayah dia ni orang yang beriman. Dibimbangi budak ni nanti dia besar, dia kufur dan menyebabkan mak ayah dia juga kufur. Maka dia bunuh supaya Allah Ta'ala ni ganti anak yang lebih baik daripada yang mati. Dia bagi tahu benda yang nak berlaku, tak berlaku lagi. Sampai ketiga dia kata, sebenarnya bawah tembok ni ada harta karun. Milik dua orang anak yatim dan ayah dia dulu orang soleh. Jadi aku berharap supaya bila betul Allah jaga harta ni sampai kepada anak yatim itu. Maknanya dia boleh bagi tahu benda yang akan berlaku. Tapi dia hanya bagi tahu tu di hujung ayat tu dia kata wa ma fa'altuhu an amri.
Zalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabr. Aku bukan buat sebab aku nak buat. Sebab apa? Sebab Allah yang bagi tahu. Jadi di sini kita tahu bahawa sehebat mana pun Nabi, walaupun dia tahu benda yang akan berlaku, tapi secara diri dia tak tahu ilmu ghaib melainkan apa yang Allah bagi tahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu tentang kiamat nak berlaku apa. Tapi bila ditanya tentang bila nak berlaku kiamat, tetap Nabi serendar. Nabi kata, aku tak tahu, sebagaimana yang bertanya juga Jibril pun tak tahu. Berarti secara sifat peribadi manusia, sifat manusiawi, Nabi manusia macam kita yang tak tahu benda gaib, yang makan, yang minum, kahwin. Jadi jangan sampai dia angkat lebih daripada tahap manusiawinya. Dia tidak boleh memakbulkan doa, tak. Cuma tentunya Nabi ni darjat dia lebih tinggi daripada kita. Kerana apa? Dia menerima wahyu. Jadi hati-hati supaya tak terlibat dalam menduakan Allah. Okey, sambung lagi. Nabi ni diwahyukan kepada dia untuk ajar kita ni apa? Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Nabi ni diutuskan atau diwahyukan kepadaku bahawa sesungguhnya Tuhanmu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Esa tu wahid lah. Wahid tu Esa. Sebab apa? Sebab Esa tu tunggal, satu. Tuhan yang Maha Esa. Maksud dia Tuhan yang Maha satu. Esa tu bukan berkuasa. Esa tu tunggal. Tuhan yang Maha Esa maksudnya Tuhan yang Maha Tunggal atau Maha Satu. Inilah tauhid. Kadang-kadang bila kita sebut Allah, Tuhan yang Maha Esa, kita tak berasa tauhid ada dalam ucapan tu. Sebab apa? Sebab dia anggap Esa tu agung. Sebenarnya Esa bukan agung. Esa ni tunggal. Sebab se tu adalah satu. Zaman dulu kan dia penjodoh bilangan kalau kita panggil. Penjodoh bilangan. Sa buah. Sa biji. Sa helai. Dulu dia kira SA. Asal daripada kalimah satu. Betul tak? Zaman dulu-dulu kan. SA dash buah. SA dash biji. SA dash helai. Penjodoh bilangan kita kata. Satu buah jadi sabuah. Satu biji sabiji. Satu helai sahelai. Lama-lama dah advance sikit lah. Orang kita ni dah advance lah. Konon-konon lah advance. Tapi kalau tengok kepada gaya bahasa orang dulu, lagi indah bahasa dia kan. Indahnya bahasa. Butir bahasa dia tu. Dan lebih dekat dengan makna, faham. Bila sebut sabuah sabiji, maknanya mengesakan Allah, maksud mengsatukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi ni dia diutuskan untuk bagi tahu kepada kita Tuhan ni satu, dan tolonglah jadikan dia yang satu, jangan duakan dia dengan sesuatu. Faham? Memang kita dah faham dah sebab kita ni orang beriman dah. Tapi banyak orang di luar sana terjebak dalam masalah ni, akhirnya sama ada dengan sengaja dia menduakan Allah, dan ada juga orang tanpa sengaja dia menduakan Allah. Hak dengan sengaja ni lah kita panggil syirik besar. Hak syirik kecil ni mungkin dia tak perasan, dia kecil, tapi sebenarnya natijah dia menduakan Allah. Sedangkan Nabi diperintahkan untuk datang kepada kita, terima wahyu dari Allah, tolong bagi tahu manusia bahawa Tuhan ni satu je, dan tolonglah jadikan dia satu. Esakan dia. Dan jangan menduakan dia dengan sesuatu.
Innama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju, barang siapa dia berharap. Faman kana yarju, barang siapa berharap atau mengharap liqa'a rabbih, pertemuan dengan Tuhannya. Maknanya dia yakin satu hari dia bertemu dengan Allah, Tuhan dia ni, dan dia berharap pada waktu itu Allah menyambutnya dengan baik dan Allah memberikan kepadanya kebaikan. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, falyamal amalan salihah, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang salih. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia syirikkan dalam ibadat dia kepada Tuhannya dengan sesuatu pun atau dengan satu pun benda. Jangan. Ayat ni famous. Ayat ni lah yang menjadi dalil kepada kita bahawa amalan yang Allah terima ni dua syarat untuk Allah terima. Apa dia syarat dia? Amalan nak diterima kena ada dua syarat kan? Apa syarat dia? Ikhlas nombor satu. Yang kedua, ittiba', ikut Nabi. Dalam ayat ni duk mana syarat tu? Ini antara dalil yang kata dua syarat tu. Saya tanya, dalam ayat ni manakah dia perkara tersebut? Cari benda tersembunyi. Dalam ayat ni. Cuba kita tengok ayat tu, perhati. Dua syarat untuk amalan diterima. Pertama ikhlas, yang kedua ittiba'. Dua-dua ni ada dalam ayat surah Kahfi 110. Cuba cari di manakah dia. Kita tengok syarat yang pertama. Okay? Syarat yang pertama ikhlas. Di manakah di ikhlas dalam ayat yang kita bacakan tadi? Apa dia tak dengar lah? Bunyi mesin kuat belakang. Cukup kuat sikit. Amalan salihah. Ikhlas duduk dalam kalimah amalan salihah. Kurang tepat lagi. Siapa nak jawab lagi? Apa? Ilahukum ilahun wahid. Ikhlas ni buat semata-mata kerana Allah. Maka Allah satu-satunya Tuhan yang berhak kita sembah, kena sembah. Jadi buat apa-apa kerana Tuhan yang satu. Tapi ikhlas ni dia mesti ada, selain daripada dia mengisbatkan amalan tu kepada Allah, dia juga mesti menafikan amalan itu dari selain Allah. Namun ikhlas ni dia kena ada dua syarat pula, iaitu buat kerana Allah, dalam masa yang sama menafikan sesuatu selain Allah. Perkara yang kedua ni membersihkan amalan dari syirik, termasuk dalam syarat ikhlas, ada juga dalam ayat ni. Duk mana dia? Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jadi dua tempat ni menunjuk kepada ikhlas. Buat kerana Allah dan jangan syirikkan dengan sesuatu. Itulah dia ikhlas dalam ayat ni. Syarat yang kedua, ittiba'. Buat seperti mana yang Nabi ajar. Mana dia dalam ayat ni? Sudah. Cari. Di manakah dia? Syarat yang kedua. Syarat ittiba' dalam ayat ni duduk mana? Jawapan dia
jawapan hak mula-mula tadi. Falyamal amalan salihah. Maka beramallah amalan yang sudah diiktiraf soleh dalam agama. Iaitulah amalan yang Nabi ajar. Itulah dia amal soleh. Kalau amalan yang tidak diterima melalui wahyu, dia adalah amalan rekaan, maka dia bukan amal soleh. Jadi ada dua syarat tu. Baik. So kita dapat tahu dalam ayat ni ada larangan untuk berbuat syirik dalam ibadah. Faham? Ini asas. Dalam ayat ni ada larangan berbuat syirik dalam ibadah. Ayat yang seterusnya ataupun hadis yang seterusnya diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, ni hadis apa kita panggil? Hadis Qudsi. Allah berfirman yang bukan Quran. Kalau firman Allah Quran, kita kata Allah berfirman terus. Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Tuhannya, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mana Allah berfirman, makna itu adalah hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ana aghnash syuraka'i 'anil syirki man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku, kata Allah, adalah zat yang paling tidak memerlukan sekutu. Aku adalah zat yang paling tidak memerlukan sekutu. Ana aghnash syuraka'i 'anil syirk. Faman amila amalan, siapa yang melakukan, mengerjakan satu amalan yang dicampuri perbuatan syirik kepadaku, maka aku tinggalkan dia dan amalan syiriknya itu. So kita pernah faham dalam hadis ini bahawa musuh kepada ikhlas adalah syirik. Dan implikasi daripada syirik, tak kiralah syirik besar atau syirik kecil, ialah perkara itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik besar tidak diterima secara total. Syirik kecil tidak diterima secara spesifik. Faham? Syirik besar, siapa-siapa buat syirik besar, total, semua amalan dia Tuhan tak terima. Allah tinggalkan dia dan kesyirikannya. Semua Allah Ta'ala tak terima. Even dia buat benda baik sekalipun pada sudut pandang manusia, dan baik dari sudut sama seperti yang Allah perintahkan, tapi dia buat bukan kerana Allah, maka amalan itu syirik dan binasa secara total. Akhirat nanti Allah Ta'ala sebut, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tak akan timbang pun amalan tu. Orang yang syirik besar, dia bawa hari akhirat, bertemu dengan Allah, tengok kantung dia kosong, tak ada apa. Kalau dia ada pun tengok amalan baik, sampai nak ditimbang atau nak menghadap Allah, Allah Ta'ala tak terima pun. Allah Ta'ala tak akan timbang pun amalan tersebut. Pasal apa? Amalan itu akan jadi debu-debu yang berterbangan kerana dia dibuat bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang syirik besar, bukan ada dia menyembah Tuhan selain dari Allah, maka Tuhan kata pergi minta pahala dengan Tuhan hak kamu sembah. Itu syirik besar. Mudarat dia semua amalan tak terima. Syirik kecil ni pula, dia membatalkan amalan yang terlibat dengan syirik kecil sahaja. Yang tak terlibat, Allah Ta'ala boleh terima. So, syirik kecil ni adalah riak lah. Hari ni dia semayang ikhlas, esok dia semayang riak. Hak hari ni terima ke tak terima? Terima. Hak esok
tak terima. Dia hanya tak terima amalan yang berkait dengan riak tu sahaja. Ini syirik kecil. Okey? Tapi dua-dua Allah Ta'ala kata Allah tidak berhajat kepada sekutu. Imma sekutu tu kamu sembah dia sesungguh-sungguhnya sebagai syirik besar, ataupun kamu persekutukan Allah dalam niat kamu. Niat ibadat kerana Allah dah betul ni, supa. Semayang, puasa, haji. Semua benda hak Tuhan suruh. Betul dah. Tapi syirik tu berlaku dalam hati dia. Inilah riak. Riak ni dia dikira syirik kerana dia menduakan Allah di dalam hati. Syirik besar menduakan Allah pada sudut hati dan anggota. Zahir betul. Dia memang sembah, pergi sujud pada patung berhala. Itu memang syirik besar. Kalau ni buat ni kerana apa? Kenapa? Kerana Jesus. Buat ni kerana apa? Malaikat. Kerana pokok. Shiva dan sebagainya. Sebutlah nama-nama Tuhan selain dari Allah yang palsu ni. Dia buat kerana Tuhan tu, sembah Tuhan tu, syirik besar. Tapi syirik kecil ni, dia buat tu, zahirnya kerana Allah. Semayang. Allahu Akbar. Dia tak sebut benda lain. Memang dia sebut Allahu Akbar. Silap-silap dia isytihar lagi, declare lagi sebelum daripada semayang, usalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Dia declare lagi, dia buat ni kerana Allah. Setengah orang tu dia declare lillah dulu, lillahi ta'ala usalli. Ayatnya aku buat ni kerana Allah. Tapi walaupun dia declare begitu, barang di mulut tidak boleh membantu benda dalam hati. Atau tidak boleh nak backup dalam hati. Kalau sebut mulut lillahi ta'ala, dalam hati ada niat selain dari Allah, bersama dengan Allah, maka amalan tersebut tetap dikira syirik. Syirik kecil. Dan Allah Ta'ala tolak amalan tersebut. Ini bahaya riak. So, riak ni membatalkan amalan. Ada lagi hadis yang lain berkaitan dengan riak ni. Yang paling famous, 3 orang yang pertama akan diadili di hari akhirat. Ialah pertama, orang mati syahid. Yang kedua, orang mengajar ilmu dan belajar Quran. Dan yang ketiga, orang banyak sedekah. Bila ditanya tentang orang mati syahid, kamu dapat nikmat banyak yang Tuhan bagi ni, kamu buat apa? Dia kata, aku berjuang sampai mati syahid. Allah Ta'ala kata, bukan. Kamu buat bukan nak mati syahid kerana Allah. Kamu buat supaya orang panggil kamu hero, hebat, juara, pejuang. Jadi, kamu dah dapat. Sedangkan amalan dia betul. Amalan dia buat betul. Dia buat tu betul. Dia berperang pada jalan Allah. Mati dalam medan jihad. Betul. Bersama kumpulan orang Islam. Betul. Musuh dia pula kafir. Betul. Yang tak betul apa? Niat dalam hati. Itu bahaya riak. Semua zahir betul berlaku. Masalah tak betul, duduk dalam hati. Tersembunyi. Sebab tu Nabi SAW, dia sebut dalam hadis yang akan kita baca nanti, benda yang paling Nabi takut ialah syirik kecil. Bila orang tu dia memahami maksud tauhid, dia akan benci kepada syirik dan dia akan ikhtiar supaya tidak berlaku padanya sebarang bentuk kesyirikan, sama ada kecil ataupun besar. Orang kedua, ngaji ilmu, ngaji Quran, ngajar pula. Hebat. Hebat. Ilmu pun ilmu Allah. Baca Quran pun Quran Allah. Kalau kira, amalan ni besar. Semua amalan yang disebut dalam hadis ni, amalan besar. Tapi sebesar-besar jihad, sebesar-besar ilmu, belajar dan mengajarkannya, sebesar-besar sedekah. Ni semua amalan hebat ni, bukan amalan biasa-biasa dah. Amalan besar. Tapi selama ada riak dalam hati mereka, hak si mengajar Quran tu, dia kata nak suruh panggil qari atau alim. Hak si dermawan tu nak suruh panggil sang dermawan atau pemurah, orang yang baik hati dan seumpama dengannya. Akhir sekali Allah tinggalkan dia dan amalan dia.
saja, tak ada apa. Allahul musta'an. Kalau pak kita ni tak panggil hero pun mungkin ada sebab lain. Oh, rajin dia mau buat kerja ni buat apa? Kena rajin baru naik pangkat. Nampak tak? Ataupun gitu buat macam-macam lah asbab dia. Nak naik pangkat, nak dapat jawatan, nak orang puji. Nak dipandang tinggi. Nak balik haji ni tak boleh. Kalau orang panggil tak haji, tak paling kalau tak panggil. Haji, baru paling. Kalau panggil tidak haji nama, malah paling. Dia buat tu bukan kerana Allah. Ada maksud lain. Itu syirik lah. Syirik kecil. Riak dia panggil. Ni, belajar. Orang panggil ustaz. Dia pun bangga. Orang panggil aku ustaz. Dia pun tengok kiri kanan. Panggil aku ustaz. Contohnya. Ataupun dia pun sendiri rasa, seronok. Tiba-tiba dia buat apa pun lepas daripada ni, dia duduk nanti dia orang panggil. Gelaran dia, nama dia, pangkat dia, darjat dia. Atau harta yang dia dapat dari sebab tu dan sebagainya. Semua ni boleh berlaku apabila dia syirikkan Allah dengan sesuatu. Ajaib. Kita minta selamat lah. Riak-riak ni asal daripada perkataan tengok. Supaya nak suruh orang tengok, termasuk riak. Kalau nak dengar orang puji, dia panggil sum'ah. Suka dengar orang puji kita. Tapi bila nak buat tu, nak suruh orang tengok dulu sebelum orang puji. Riak juga. Orang tak puji kalau tak tengok. Kalau orang tengok, baru dia puji. Dia buat sesuatu yang hak dahsyat sekali, hak takut sekali ialah riak yang palsu. Tahu riak palsu? Benda tak ada apa, kita yang syok sendiri. Kita nak suruh orang tu puji. Tak? Kita buat amalan. Orang tu tak puji pun. Amalan tu rosak. Tak? Kita buat, yang kata kita lah takut juga nak sebut contoh kita ni. Ada seorang tu dia buat amalan untuk dipuji. Lepas dia buat amalan, pujian tu tak mari pun kat dia. Tapi amalan yang dia buat dah rosak walaupun pujian tu tak ada. Boleh berlaku gitu? Banyak. Jangan kira buat ni untuk dapat nama, dapat nama begini. Ujung cerita, hak dia niat tu tak dapat. Tapi amalan dia tu dah rosak dah. Kita semayang. Kita lagi, tak apalah, memang gitu kadang-kadang pun. Kena bagi contoh kita, baru sedar diri sikit. Semayang. Allahu Akbar. Duduk kat surau. Atau kat rumah. Tambah-tambah balik rumah mentua. Semayang. Allahu Akbar. Bunyi pintu buka. Pintu buka. Dia kata, tok tua kita masuk dah. Dia pun semayang. Elok punya semayang. Ingat kau tok tua ada belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok-tengok kucing masuk. Nah, rupanya hak bunyi masuk tu kucing. Tok tua tak tahu mana, amalan tu rosak dulu lagi. Betul? Orang nak buat baik, musim pilihan raya. Buat baik semua sebab dah dapat undi. Puji begini, buat sumbangan tu, buat sumbangan ni. Lain kali, time undi kalah. Dah lah kalah. Hak dia buat semua tu, sia-sia. Pasal apa? Bukan kerana Allah. Dia buat sebab undi. Kalau menang, boleh juga habuan dunia. Akhirat memang saja jugalah buat kerana tu. Tapi kalau dia buat kerana Allah, masalah duduk dalam hati ni bahaya. Hak paling takut, benda kita nak tak dapat, amalan rosak saja sia. Bahaya. Zaman kita ni zaman fitnah, zaman orang pakat tunjuk amal ibadat. Sebab nak dapat pujian, sebab nak dapat undi, sebab nak dapat view, nak dapat follower. Kadang-kadang solat tahajud tengah malam punya buat live. Apa? Solat tahajud malam-malam buat live tunjuk orang. Allahu Akbar. Nak apa sebenarnya? Nak tolong orang semua benda kena buat live, jangan. Kalau kita ada manfaat orang, kita buat live kuliah sebab orang boleh dengar. Orang boleh ambil iktibar.
Apa kalau pergi setakat kita semayang, kita tunjuk kita semayang dalam live, apa? Dah, pergi Mekah, tunjuk kita duduk Mekah. Saya pergi Mekah, nasihat sama, baru ni pergi Mekah. Saya kata ke jemaah, boleh tak kita dalam Mekah ni, trip kali ni kita jangan post satu pun gambar kita sedang buat ibadat. Post gambar tengah makan, tengah berjalan, tengah berapa, tak apa. Tapi jangan post satu pun gambar kita tengah lepas tawaf ambil gambar, tawaf. Lepas sa'i ambil gambar, sa'i. Why? Nak tunjuk siapa? Sebab sedangkan kita tawaf tadi kerana Allah. Kita ambil gambar, kita pergi post orang. Nak tunjuk siapa? Kita bimbang, akhir nanti Allah Ta'ala kata, mutawaf bukan sebab Allah, nak tunjuk orang. Zaman lah ni zaman bahaya. Zaman orang boleh tunjuk amal ibadat, boleh. Lepas tu, lepas mula-mula dia buat, mungkin dia ikhlas saja-saja ya Ustaz, saya ni apa ni supaya nak galakkan orang tu, mungkin dia tengok ibadat tu, dia semangat sikit lah. Okay? Orang pun tekan like, naik kat notification dia, like seorang, 2 orang, 3 orang, 10 orang like. Dia kata ada 10 orang juga like. Kejap naik lagi 20 orang, 20 orang like. Akhir sekali niat dia tadi hanya nak dapat like daripada manusia. Dia lupa berapa like yang Allah Ta'ala nak bagi. Kalaulah Allah bagi like tu, kita nampak menangis kita ni. Amalan kita ni berapa banyak yang Allah Ta'ala nak bagi pahala. Nampak dengan butang like kita tu. Kalau kita bimbang, tiba-tiba manusia like, di sisi Allah dislike. Sudah. Betul tak? Kita ni jangan kira butang like, banyak like. Mari-mari tengok sampai akhirat, Allah punya dislike. Allah tak suka. Betul lah hadis ni. Ana aghnas syuraka'i 'ani syirk. Allah Ta'ala kata, aku paling tidak berhajat kepada syirik. Jadi Allah Ta'ala dislike benda tu. Tak suka. Benci. Allah Ta'ala tidak terima amalan tersebut dan tidak ada pahala. Bahkan dalam hadis yang saya sebut 3 orang tu, ketiga-tiga dihumban ke dalam api neraka. Kerana riak yang ada pada amalan mereka. Wal'iyadzubillah, kita berlindung dengan Allah daripada penyakit riak ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal." Qalu bala, qala asyirkul khafi. Yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nazari rajulin ilaihi. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kamu aku beritahu tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada Al-Masih Ad-Dajjal?" Nabi lagi takut benda ni daripada Dajjal. Apa apa? Kenapa? Dajjal ni sebelum masa dia datang, dia tak keluar. Betul tak? Tapi riak ni tak nanti Dajjal, lo ni boleh dia mari. Betul tak? Nabi kata, aku paling takut, lebih takut daripada Dajjal. Sahabat tanya, apa dia? Qala asyirkul khafi. Nabi kata, syirik yang tersembunyi. Macam mana? Yaqumur rajulu, seorang lelaki berdiri melakukan salat. Lalu dia memperindahkan salatnya itu kerana mengetahui ada orang lain yang memperhatikannya. Tiba-tiba salat dia jadi elok. Selama ni kalau semayang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Tak 5 minit, siap dah. Siap dah. Beres. Tiba-tiba pergi balik rumah mertua dia.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tertiknya semayang. Pasal apa? Sebab kerana pandangan seseorang pada salat dia. Ataupun tak nanti balik rumah mertua, pergi ke masjid, baik salat dia. Pasal depan orang. Balik rumah, tak elok salat dia. Pasal tak ada orang. Kita kadang-kadang kita nak nilai diri kita indikator. Ini takut sikit. Kita bandingkan diri kita di saat ada orang dengan tak ada orang. Kita sangka kita ikhlas. Ya Allah, aku buat ni ikhlas. Betul? Okey, kita terima. Cuma, apa tanda kamu nak tahu betul-betul kamu ikhlas ataupun tidak? Jawapan dia, nilailah dirimu di saat bersendirian dan depan orang ramai. Kalau kamu buat macam tu waktu depan orang ramai, begitulah juga kamu buat masa bersendirian, maka di saat itu tahulah kamu bahawa kamu buat betul-betul kerana Allah. Kerana ada ke tak ada orang, tidak memberi kesan kepada kamu. Tapi kalau tiba-tiba waktu orang tak ada, lain. Waktu orang ada, lain. Maka itu tandanya pandangan manusia ada memberi kesan kepada kamu, dan kamu buat tu ada unsur kerana pandangan manusia yang jatuh pada kamu. Tu kita bimbang. Nak tahu, tu pun bukan betul-betul lagi. Hak paling boleh nilai amalan kita ni sampai akhirat nanti Allah je. Kita sendiri pun kadang-kadang kita sangka ikhlas dah. Tiba-tiba sampai depan Allah, Allah tahu apa yang tersimpan di dalam hati kecil kita. Benda kita tak tunjuk pada orang, hanya Allah tahu. Boleh jadi kita sendiri pun tak tahu. Kita sangka aku buat ikhlas. Pergi kat rumah orang, ambillah, saya ikhlas. Kita sebut kita ikhlas, tapi belum tentu. Ini Nabi paling takut. Sebab tu saya sebut kata tadi, Nabi lebih takut daripada Dajjal. Dajjal ni, lagi tak sampai masa dia, tak mari. Walaupun orang lain duduk sembang cerita Dajjal. Lagi tak mari. Ada mungkin tentera Dajjal, ataupun Dajjal kecil. Pendusta, pembohong, penglipu lara. Tapi Dajjal betul tak mari lagi. Riak ni, daripada zaman Nabi dulu, sampai zaman sekarang, sampailah zaman Dajjal nanti, dia boleh merosakkan amalan manusia bila-bila masa. Semoga Allah Ta'ala jaga kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nota kaki. Al-Masih Ad-Dajjal adalah seorang manusia pembohong terbesar yang akan muncul pada akhir zaman. Mengaku sebagai Al-Masih, bahkan mengaku sebagai Tuhan yang disembah. Sedang kehadirannya di dunia ini termasuk di antara tanda-tanda besar akan tibanya hari kiamat. Sedang keajaiban-keajaiban yang boleh dilakukan olehnya merupakan cubaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia yang masih hidup pada masa itu. Disebutkan dalam Sahih Muslim bahawa masa kemunculannya di dunia nanti selama 40 hari. Di antara hari-hari tersebut, ada sehari bagaikan setahun, sehari bagaikan sebulan, sehari bagaikan seminggu, kemudian hari-hari lainnya sebagaimana biasa. Dan kalau kita jumlahkan sama dengan 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu. Hadis-hadis tentang Dajjal ini telah diriwayatkan oleh kalangan banyak sahabat, antara lain Abu Bakar As-Siddiq, Abu Hurairah, Mu'adz bin Jabal, Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri, An-Nawas bin Sam'an, Anas bin Malik, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Aisyah, Ummu Salamah, Fatimah binti Qais dan lain-lain. Semua ni menunjukkan besarnya fitnah Dajjal. Dalam keadaan tu tiba-tiba Nabi kata, syirik kecil lebih aku takut daripada Dajjal. Syirik yang tersembunyi.
Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi, kandungan bab ini tafsir ayat dalam surah Kahfi. Itu kita dah baca tadi. Yang kedua, masalah yang penting sekali iaitu bahawa amal soleh apabila dicampuri dengan sesuatu yang bukan kerana Allah, maka tidak diterima oleh Allah. Yang ketiga, disebutkan alasan yang menyebabkan hal tersebut ialah bahawa Allah adalah sembahan yang amat menolak perbuatan syirik kerana sifat kemahacukupannya. Allah ni sangat tak berhajat kepada rakan kongsi. Dia sangat benci kepada syirik. Dan kita kata tu bukan saja-saja kerana Allah yang berkata sendiri. Yang keempat, alasan yang lain bahawa Allah adalah sekutu yang terbaik. Maksudnya Allah ni tak perlu pada sekutu sebab dia tu yang terbaik dah. Yang kelima, Nabi SAW sangat khawatir apabila sahabatnya melakukan riak. Yang keenam, contoh riak bila seorang melakukan salat dengan niat kerana Allah, tapi dia memperindah salatnya itu kerana mengetahui ada orang lain yang memperhatikannya. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bab ini ada beberapa perkara yang mungkin kita boleh sebut dan juga tambah. Sebelum daripada tu, ada soalan ke nak tanya? Ada tak soalan nak tanya? Ya. Assalamualaikum. Riak. Baik, terima kasih soalan yang bertanya. Saya ulang balik. Jadi kita riak ni biasanya amalan berlakunya riak pada waktu kita buat. Tiba-tiba buat masa tu ikhlas dah. Bila datang perkara lain, masa lain, kita tengok balik, timbul riak pada masa tu. Apakah dia memberi kesan kepada amalan asal? Amalan ni mungkin mudah berlaku, kita kata masa kita buat tu tak ada masalah. Lepas tu duduk sekejap, keluar dalam Facebook. Setahun lepas kamu begini. 2 tahun lepas kita pun tekan share dengan harapan orang tahu apa kita buat setahun lepas. Betul tak? Boleh berlaku tak gitu? Jadi perbahasan tu ada disebut dalam syarahan kepada ni. Baik. Syirik ni ataupun riak memang dia merosakkan amalan, tapi dia ada beberapa keadaan. Keadaan pertama, bila dia buat tu memang asal amalan dia buat tu ada padanya riak. Maka amalan ini tertolak. Memang waktu dia solat mula-mula lagi berbuat ni, tak boleh ni kena klik kapung ni, bahasa dia tak semayang. Tapi bila klik kapung, semayang. Biasa tak pakai tudung. Bila klik kapung, pakai tudung. Pasal apa? Malu ke orang-orang kampung. Okey? Jadi, kalau dia buat pada asalnya lagi tu, kerana orang, keamalan tu tertolak. Secara asal. Awal lagi memang tertolak dah. Keadaan yang kedua, an yakuna musyarikan lil ibadah fi athna'iha bima'na an yakuna al-hamila lahu fi awwali amril ikhlas thumma yatra'u ar-riya' fi athna'il ibadah. Kalau keadaan yang kedua, masa dia buat ikhlas mula-mula. Tengah-tengah buat, masa buat lagi tu, tengah-tengah buat, tiba-tiba mari perasaan riak. Tengah-tengah buat tadi tak niat ikhlas. Tak tengok, lepas tu baru sedar. Ada orang tengok ni. Contoh. Atau macam saya bagi contoh tadi. Tengah-tengah semayang, bunyi pintu tu buka. Pintu buka bunyi. Dia tak berasa
Ada orang masuk tengok. Dia pun tiba-tiba tak semena-mena jadi elok. Ni perkara ni dia kata datangnya riak ni di tengah-tengah ibadat. Awalnya ikhlas, tengahnya riak. Apa keadaan dia? Fa in kanatil ibadah la yanbani akhiruha ala awwaliha fa awwaluha sahih bi kulli halin wal batilu akhiruha. Kalaulah amalan tersebut tak ada kaitan antara awal dengan akhir, maka yang rosak, yang akhir, yang awal ikhlas tu boleh diterima. Sebagai contoh, dia bagi sedekah. Ada 10 orang. Mula-mula sedekah seorang, ikhlas lagi 2 orang, ikhlas lagi 3 orang, ikhlas lagi. Mari keempat, ustaz ambil gambar. Tek, dia pun mari. Senyum sikit, nampak sikit. Yang kelima tu ada riak. Yang keenam dah ada riak. Contoh. Tapi setiap satu tu tidak ada kaitan. Yang awal dengan akhir tidak ada kaitan. Maka yang 5 sedekah di awal tadi Tuhan terima, 5 lagi hak belakang tu Tuhan tak terima. Contoh. Boleh faham? Kalau tiba-tiba amalan tersebut, ni Syekh Ibn Uthaymin disebut, kalaulah tiba-tiba amalan itu ada kaitan awal dengan akhirnya. Yang bani akhiru ala awwaliha fahiya ala halaini. Seperti solat lah macam tadi. Solat ni daripada takbir sampai salam. Waktu takbir teriak ikhlas. Rakaat yang kedua mari riak. Dia tak boleh kira Tuhan jadi Tuhan terima 2 rakaat aja. Kalau 2 rakaat lagi Tuhan tak terima. Dia tak ada masalah gitu. Pasal apa? Sebab dia bukan macam sedekah tadi. Hak ni awal dengan akhir dikira package. Nampak? Okey. Tiba-tiba rakaat ketiga tu mari riak. Apa status solat dia? Kata dia di sini, an yudafi'ar riya wa la yaskunu ilaihi bal ya'ridu anhu wa yakrahuhu fa innahu la yu'athiru syai'a. Kalau tiba-tiba waktu dia datang tadi kita pun lawan, kita kata jangan kira pada dia ada, kita tolak biar dia ada pun, aku nak buat ni kerana Allah. Sama seperti aku buat tadi, aku tak nak terkesan dengan perasaan. Kita usah nak tolak, nak ikhlas. Ya Allah, biarlah aku ni ikhlas kerana Allah. Janganlah sebab gini. InsyaAllah amalan tersebut Tuhan terima. Sebab kita berusaha untuk lawan dia. Adapun keadaan yang kedua, dia okey je. Dia layan riak dia tu. Rakaat kedua tiba-tiba mari bunyi pintu, tak pun nampak orang. Kena buat molek ni, ada orang ni. Dia pun berlanjutan riak tu sampai akhir solat. Sampai akhir solat. Pada saat itu keseluruhan solatnya rosak. Walaupun di awal dia ikhlas, di akhir dia tu riak, tapi oleh kerana kaitan solat tu dia kira package dari awal sampai akhir, rosaknya rakaat terakhir merosakkan seluruh rakaat solatnya. Itu bahaya. Adapun keadaan yang ketiga, itulah niat riak yang hadir setelah selesai ibadat. Waktu ibadat tadi betul-betul ikhlas. Tiba-tiba lepas daripada solat, mari orang puji. Dia pun mari rasa ataupun tak adilah. So kata di Syekh Ibn Uthaymin, ma yatra'u ba'da intiha'il ibadah fa innahu la yu'athiru 'alayha syai'an. Allahumma illa an yakuna fihi 'udwan kal manni wal adha bis sadaqati fa inna hadzal 'udwan yakunu ithmuhu muqabilan li ajrihi as-sadaqah fayubtiluha. Walaysa minar riya' an yafrahal insanu bi'ilmin nasi bi'ibadatihi li'anna hadha innama tara'a ba'dal faraghi minal ibadah. Walaysa minar riya'i aidan an yasurral insanu bifi'li at-ta'ati fi nafsihi
bal dzalika dalilun ala imanihi. Qala sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fadzalikal mu'min. Kata Ibnu Utsaimin, keadaan ketiga ni, kalau tiba-tiba lepas ibadat baru timbul riak, maka insya-Allah amalan tersebut selesai dengan ikhlas, diberi pahala dan tidak merosakkan amalan dia. Melainkan kalau tiba-tiba dia mengungkit-ungkit atau menunjuk-nunjuk atau menyakiti pihak yang dia sedekahkan, boleh? Maka perbuatan tersebut secara sendirinya adalah dosa. Lalu dosa amalan yang dilakukan itu boleh membatalkan pahala yang dah diterima pada awalnya tadi. Lepas tu Allah Ta'ala tidak menolak. Allah Ta'ala tu guna istilah batal. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum. Wahai orang beriman, jangan batalkan. Maknanya amalan tersebut asalnya dah ada pahala, tetapi kerana sifat mengungkit-ungkit menyebabkan amalan tersebut menyakiti orang, hati orang miskin dan sebagainya, dia berdosa dan dosa itu membatalkan pahala yang sebelumnya. Adapun dalam keadaan tiba-tiba lepas tu macam tadi, lepas tu mari riak, lepas tu dia pun istighfar, dia pun tolak perasaan tu, insya-Allah amalan tersebut selamat. Okey? Dan tak termasuk riak kalau tiba-tiba orang puji kita, kita pun seronok. Betul, tak termasuk. Orang puji, tapi bukan kita tujuan kita nak orang puji dah. Tiba-tiba orang puji. Kita buat kerana Allah. Tiba-tiba mari, bagusnya dia, kita pun senyum. Terima kasih. Kita pergi. Tak termasuk riak perkara tersebut. Pasal waktu kita buat tu bukan kita nak buat ke dia, dia mari puji kita. Kita pun senyum kat dia. Terima kasih. Kita pergi. Kerana hati kita, okey, dia puji ke dia tak puji, tak ada masalah. Kita pun gembira atas sebab tu. Alhamdulillah, terima kasih atas pujian. Kita pun pergi beredar. Okey, tak termasuk riak. Bukanlah makna riak ni tak boleh rasa langsung. Orang puji, sudah dah lah aku, habis dah lah, janganlah puji aku lah, sudah lah. Tak, bukan. Kalau orang puji, it's okay. Bahkan kalau timbul dalam hati kita rasa seronok, kita buat amal ibadat, kita pun suka hati. Allah Akbar, aku sukalah boleh buat baik. Bila buat benda tak baik pula, kita berasa kita tak seronok. Maka orang mau puji kita pun, kita tak seronok. Jadi itu sebenarnya termasuk dalam sifat hati seorang mukmin. Mantaha orang mukmin ni, dia bergembira dengan ketaatan dan dia membenci kemaksiatan. Hanya saja waktu dia nak buat ibadat itu, janganlah dia buat untuk mendapat pujian. Kalau orang puji tanpa dia niat, tak ada masalah. Mari-mari tiba-tiba orang puji melangit. Cuma, kalau sampai ke tahap puji-pujian tu boleh merosakkan niat dia asal, cepat-cepat dia berhenti dan cepat-cepat minta orang tu berhenti. Syekh Ibnu Utsaimin pernah dalam satu kuliah, orang bagi pengenalan tentang Syekh. Hari ni kita ada seorang penceramah, saya baca biodata dia. Dia baca punya. Kawan ni memang banyak, Syekh ni, dia memang banyak jasa dia. Bila orang baca, dia pun tengok, dia kata, hasbuk. Cukup. Jangan lagi baca. Pasal dia takut hati dia ni terkesan dengan perkara tersebut. Jadi kalau orang nak sebut sikit sebanyak, it's okay, tak ada masalah. Cuma jangan sampai tahap kita tiba-tiba hati kita lepas daripada tu buat niat untuk dipuji. Itu dah jadi syirik kepada ataupun riak yang boleh membatalkan ibadat. Boleh? Wallahu ta'ala alam. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita, kerana hati ni berada di antara jari jemari Allah. Dalam hadis sebut, Allah boleh tukar tiba-tiba setakat seperti mana yang dia kehendaki. Dan kemudian kita juga bimbang, kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala agar Allah istiqamahkan kita dalam agama,
nak Allah rezekikan kepada kita ikhlas dalam beramal. Jadi kalau ada tiba-tiba mari perasaan riak dan sebagainya, kalau dia mari kita lawan, insya-Allah tidak membatalkan amalan kita. Sebab kadang-kadang memang ada bisikan syaitan mari nak suruh kita riak ataupun puji-pujian yang melampau merosakkan kita. Jadi sebaiknya kita lari. Kalau orang nak puji sekali dua, okey. Lama-lama kita kata malah aku pergi. Kalau duduk sini duk puji-puji lebih, sorry lah, minta maaf lah, kita tak nak pergi gitu. Pasal kita nak jaga amalan kita daripada rosak. Okey? Wallahu taala alam. Ya. Macam setengah-setengah orang sebelum niat solat, dia kata lillahi ta'ala, baru dia niatkan solat. Ya. Macam mana keadaan? Kita juga bimbang kalau orang duk solat niat kuat sangat, dia baca usalli fardhu dhuhri 4 rakaatin adaan imaman lillahi ta'ala. Ataupun dia sebut lillahi ta'ala usalli. Di saat dia sebut tu, dia sebut kat siapa? Setengah-setengah tu imam sebut pakai mic lagi. Dia nak sebut ke siapa benda tu? Kalau dia niat kerana Allah, tak ada orang tahu tu lebih baik. Apatah lagi dalam tu dia ada tazkiyatun nafs. Dia ada orang panggil mengangkat diri sendiri. Seolah-olah kita nak sebut kita ikhlas. Sebaiknya dalam urusan niat ni, kalau nak sebut pun sebut mulut kita je. Tapi kalau dari sudut sunnah, tak sebut langsung. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan kepada sahabat untuk sebut niat kita dalam semua bentuk ibadat, kecuali buat umrah dan haji. Itu pun kerana kita nak declare kepada orang bahawa kita sedang dalam ihram. Binatang-binatang juga dalam nak dibawa ke Mekah tidak diganggu dan disakiti. Dalam kebanyakan semua amal ibadat, tak adalah orang pergi berjihad sahaja aku berjihad kerana Allah. Tak ada baca Quran, bismillahirrahmanirrahim, sahaja aku baca Quran kerana Allah. Kenapa tiba-tiba dalam bab solat kita pun lillahi ta'ala usalli? Why? Jadi sebaiknya kalau kita ikut sunnah, kita diamkan niat kita. Biar hanya Allah yang nilai kita. Kalau gitu, Allahu Akbar. Tak niat. Niat bagi duduk dalam hati, bukan nak sebut. Okay? Ni kita pula kata, aku ikhlas. Pasal apa? Tu aku baca, lillahi ta'ala usalli fardhu dhuhri. Jadi sebaiknya kita berpada dengan sunnah Nabi, dan kita sebenarnya bukan nak kata orang tu tak betul sangat. Tak. Kita nak jaga masalah hati kita. Sebab syariat ni Nabi ajar kepada kita, dan Nabi pastinya mengajarkan sesuatu yang menyelamatkan hati kita juga daripada riak. Kalau benda tu Nabi nak suruh ajar nak baca kuat, saya Nabi lah orang kuat bacanya. Tapi tak, sebab takut bila orang dengar niat kita ni, kita pula duk ulang-ulang baca, dibimbangi timbul rasa sesuatu yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Jadi setakat itulah kelah kita hari ini, apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik dari kelemahan saya sendiri. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.